Dulu saya bagi satu contoh. Pada waktu malam kita nampak ada cahaya pada dinding rumah kita. Kita duduk dalam bilik, kita nampak cahaya. Jadi kita akan mengatakan dinding tu bercahaya. Benarkah dinding tu bercahaya? Dinding tu dia tak bercahaya. Yang bercahaya ialah cermin. Sebab cermin ni tadi dia pantulkan cahaya daripada tingkap. Di luar rumah kita tu ada bulan. Bulan tadi dia suluh cahaya dia kena kat tingkap rumah kita. Daripada tingkap tu dia hala ke cermin. Cermin dia hala ke dinding. Jadi dinding dia tak ada cahaya. Yang ada cahaya cermin. Betulkah cermin tu ada cahaya? Tengah orang dia sampai situ saja. Dia kata dinding tak bercahaya, cahaya ni datang daripada cermin. Bila kita kaji atas lagi, cermin tu tidak bercahaya. Dia pun ambil cahaya daripada tingkap. Setengah orang dia sampai tingkap kan, dia kata okey, dinding tak bercahaya, cermin pun bukan sumber cahaya, tingkap tu yang bercahaya. Orang kaji lagi, bukan tingkap yang bercahaya, tapi cahaya yang di luar rumah tu yang masuk melalui tingkap. Kaji lagi, bukan cahaya di luar rumah, tapi cahaya bulan. Bulan tu yang mencahayakan luar rumah kita, masuk melalui tingkap, kena pada cermin, cermin pantulkan ke dinding. Jadi orang peringkat bawah dia nampak, oh dinding bercahaya. Orang yang peringkat dalam lagi, bulan yang bercahaya. Orang yang atas daripada kita, dia kaji-kaji, bulan tak bercahaya. Cahaya ni datang dari mana? Daripada matahari. Matahari itu sumber cahaya, dia suluh ke bulan, barulah bulan pas. Kaji atas lagi, matahari tidak bercahaya. Cahaya tu datang daripada Allah. Oh, yang ni orang dah peringkat makrifah, peringkat tinggi dah. Peringkat mukasyafah, dia nampak yang tu. Dia nampak cahaya Allah di mana-mana pun. Tapi bukan cahaya yang macam kita nampak ni. Jangan kita kata nur Allah tu macam nur yang terang tu ni, bukan. Jadi tamsilan tu tadi nak menunjukkan perbezaan taraf-taraf dalam mencapai Allah dalam ilmu tasawuf ni. Ada orang dia setakat peringkat cahaya tu datang daripada dinding. Ada orang dia setakat peringkat cahaya datang daripada tingkap. Ada orang yang penghabisan cahaya tu daripada Allah. Jadi yang sebenar-benar cahaya ialah Allah. Tu dia katakan Allah cahaya langit dan bumi. Yang sebenar-benar cahaya Allah. Yang lain-lain ni tak ada cahaya ni, dia pinjaman. Nama aja bercahaya. Matahari itu nama aja bercahaya, dia pinjam. Bulan pun pinjam. Dinding rumah kita pun pinjam. Yang sebenar-benar cahaya, cahaya Allah. Cahaya Allah ni dia kena semua. Tak ada satu tempat pun yang tak kena cahaya Allah, walaupun tempat tu gelap. Inilah ilmu yang tidak dituliskan dalam kitab-kitab. Ilmu mukasyafah ni dalam kitab-kitab susah orang nak tulis. Ulama-ulama cuba juga nak tulis, tapi dia tulis pun ringkas-ringkas. Dan bila dia tulis ringkas-ringkas, orang biasa baca akan jadi salah faham dan kita menganggap sesat. Contohnya kitab Kashful Asrar. Kalau kita baca memang ini kitab sesat ni. Durrun Nafis. Bila kita baca, sesat ni. Itu dia hurai sikit-sikit. Bila hurai mendalam, contohnya Ibnu Arabi, orang kata fahamau ada terwujud dapatkan, dia hurai mendalam. Bila hurai mendalam lagi nampak sesat. Sebenarnya dia tak boleh nak hurai dalam macam itu, dalam bentuk tulisan. Dah tentu orang akan salah faham. Itu Imam Ghazali kata. Inilah ilmu yang tak dituliskan dalam kitab-kitab. Tak boleh nak tulis dalam kitab, melainkan kita kena melalui jalan, melalui tariq dia, melalui tariqat dia tu, melalui manhaj, melalui metod dia. InsyaAllah baru kita boleh capai. Dan yang akhirnya satu hadis, tapi hadis dhaif. Kita ambil tema sajalah, nama pun hadis dhaif. Sesungguhnya sebahagian dari ilmu itu seakan-akan seperti keadaan tertutup yang tidak diketahui selain oleh orang yang mengenal, selain daripada orang yang makrifat akan Allah. Orang yang makrifat dia tahu ilmu. Apabila mereka memperkatakannya, maka tidak ada yang tak mengerti selain dari orang-orang yang telah tertipu. Kita ni orang tertipu lah. Apa nak buat, nasib kita, kita orang awam kan, kita tak mencapai tahap mereka. Dari itu janganlah kamu hinakan seseorang yang berilmu, yang dianugerahi oleh Allah Ta'ala ilmu tersebut,
Kerana Allah Ta'ala sendiri tidak menghinakannya, kerana telah menganugerahkan ilmu tadi. Zaman dulu ni ada satu orang ahli sufi, orang kata dia ni orang gila. Siapa nama dia? Uwais Al-Qarni. Budak-budak kalau jumpa dia baling batu, sebab dia cari makanan dekat tempat-tempat buang sampah. Tapi Nabi Muhammad sebenarnya cakap, dia ini nama dia tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit. Adakah dia ni makhluk asing, alien turun ke bumi? Ada. Maksud dia terkenal dalam kalangan penghuni-penghuni langit, dalam kalangan malaikat, dalam kalangan makhluk-makhluk di langit lah. Walaupun dia tu makan di tempat sampah, pakaian tak terurus. Satu orang lagi, Sa'dun. Orang sebut Sa'dun gila, Sa'dun Al-Majnun. Bila ahli-ahli sufi lain pergi test dia, daripada cakap-cakap tu mereka kata dia ni bukan gila, dia ni orang makrifah. Jadi kita jangan hina orang-orang yang macam ini, walaupun nampak macam tak apa betul je. Jangan hina. Sebab apa? Allah bagi ilmu yang tinggi kepada mereka tu, maksud dia Allah muliakan mereka. Tiba-tiba kita pula hina, apa ni makan sampah. Allah bagi dia ilmu makrifah, kita pun tak dapat. Jadi pengajaran kita pada hari ini, yang pertama, seboleh-bolehnya setiap hari kena masuk satu ilmu agama yang baru ke dalam diri kita. Dan kalau seboleh-bolehnya setiap hari kita kena ada keluar dakwah kepada orang lain, walaupun sepatah perkataan. Yang kedua, kita kena berusaha agar di rumah kita ada satu perpustakaan kecil. Rak kecil pun jadilah, khusus buku agama. Buku lain banyak-banyak tak apa, buku agama ni biar sikit. Sikit ada, senang kita capai. Ini pesan Hasan Al-Banna. Paling kurang ada perpustakaan mini. Kita nak kumpul buku agama sebenarnya tak susah. Tambahan pula kalau kita orang bekerja, kita niatkan bila dapat gaji saja satu buku. Satu buku RM7, RM8, RM10. Dapat gaji bulan ni, aku mesti nak beli satu buku agama. Beli RM10. Nipis pun tak apa. Bulan depan dapat gaji lagi, satu lagi buku agama. Bila cukup setahun ada 12 buku lah. Dia bukan susah. Cuma kita kena niat macam tu dan buat. Dapat gaji ni, mesti satu buku agama aku nak beli. Cukup 3 tahun dah 36 buku. Bukan susah. Cuma kita ni jenis tak rajin membeli. Bila sekali-sekali kita nak beli, rasa, banyak duit ni. Rumah dia boleh lah, rumah dia buku 300 buah. Rumah aku 2 buah aja nak beli, bila nak lengkap. Cara nak bagi lengkap, sebulan satu buku. Walaupun nipis. Adalah kita punya perpustakaan mini sebagaimana yang dicadangkan oleh Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna. Dan yang terakhir, ilmu mukasyafah ni sangat penting. Kita kena selesaikan ilmu ni. Dan alhamdulillah malam ni yang hadir ni kira semua selesai. Selesai peringkat paling bawah. Di muka surat akhir tu, itu gambar Masjid Umawi di Syria yang sedang perang sekarang. Di masjid inilah Imam Al-Ghazali dia beruzlah dan dikatakan mengarang kitab Ihya Ulumuddin di sini. Dia duduk di dalam salah satu menara masjid ni, dia buat di situ lah. Time sembahyang jemaah dia sembahyang, lepas itu dia masuk bilik bertahun-tahun. Dan sebahagian orang juga percaya di masjid inilah nanti akan turunnya Nabi Isa pada akhir zaman. Sebab dalam hadis mengatakan Nabi Isa ni akan turun pada Menara Putih di timur Syria. Jadi setengah orang kata di sini. Tak tahulah, boleh jadi betul, boleh jadi tidak. Jadi nampaknya sekadar itu saja perkongsian kita pada malam ini. Apa yang baik itu tuan-tuan ambil dan manfaatkanlah. Dan sekiranya ada salah dan silap, bolehlah dibuat pembetulan dan diberi teguran. Mana yang tidak bermanfaat, boleh ditinggalkan. InsyaAllah dalam pelajaran yang akan datang, kita akan sambung lagi. Kita sentuh sedikit tentang ilmu mukasyafah, lepas itu ilmu muamalah dan seterusnya.